Saya jemput Datuk Ahmad Marzuq bin Syari Pengkalan Jepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Tukar kerajaan bulan 8, soalan saya nombor 8. Tuan Ketua, saya tak tahu dimaksudkan itu Kerajaan Persekutuan ke Kerajaan Kelantan. Tuan Ketua, untuk maklumat ahli yang berhormat, pada masa ini negara telah mempunyai 6 buah lapangan terbang antarabangsa iaitu KLIA, Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang, Langkawi dan Johor Bahru. Lapangan-lapangan terbang domestik lain termasuk juga lapangan terbang Sultan Ismail Petra berperanan sebagai feeder kepada lapangan-lapangan terbang antarabangsa ini. Walaupun LTSIP tidak dikategorikan sebagai lapangan terbang antarabangsa ataupun hub penerbangan serantau, namun dia masih boleh mengendalikan operasi penerbangan antarabangsa berjadual dan tidak berjadual, seperti mana lapangan-lapangan terbang domestik yang lain. Kedudukan LTSIP pada masa ini adalah lapangan terbang domestik ketiga tersibuk, selepas lapangan terbang Miri dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. LTSIP mencatatkan jumlah pengendalian penumpang pada tahun 2019 ataupun pra-COVID-19 melebihi 1.8 juta orang. Namun jumlah ini berkurangan pada tahun 2020 dan 2021 dengan masing-masing hanya mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 0.71 juta dan 0.5 juta orang berikutan sekatan perjalanan oleh kerajaan bagi membendung wabak COVID-19. Selanjutnya, jumlah penumpang kembali mencatatkan peningkatan pada tahun 2022 iaitu melebihi 1.38 juta. Dalam hubungan ini, Kementerian Pengangkutan sentiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan Malaysia dan asing untuk menyediakan dan menambah kekerapan perkhidmatan penerbangan bagi laluan-laluan domestik dan antarabangsa ke LTSIP. Pada masa ini, operasi penerbangan ke ataupun dari LTSIP hanya melibatkan penerbangan bagi laluan domestik sahaja, bagi laluan Kuala Lumpur, Subang, Pulau Pinang, Langkawi, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching dengan jumlah kekerapan penerbangan sebanyak 136 kali seminggu. Dalam hubungan ini, sebarang cadangan untuk menyedia dan menambah kekerapan jadual penerbangan bagi mana-mana laluan termasuk laluan ke LTSIP adalah merupakan perancangan yang ditentukan sendiri oleh syarikat-syarikat penerbangan berdasarkan commercial viability, sesuatu laluan dan tertakluk kepada kelulusan daripada MEFCOM dan juga pihak berkuasa penerbangan awam sebelum ia dapat dilaksanakan. Pada masa ini, kerajaan sedang melaksanakan projek pembesaran dan menaik taraf LTSIP bagi tujuan menambah baik fasiliti serta meningkatkan kapasiti terminal lapangan terbang daripada 1.5 juta penumpang MPPA kepada 4 MPPA ataupun 4 million passenger per annum dengan kos melebihi 440 juta ringgit Malaysia. Surat setuju terima telah dikeluarkan pada 27 Mac 2021 dan setakat 25 Februari 2023, kemajuan sebenar projek adalah 18.19% berbanding jadual asal iaitu 43.42%, iaitu kelewatan sebanyak 25%. Kelewatan ini antara lainnya adalah disebabkan kekurangan tenaga pekerja, tempatan asing di tapak projek berikutan penularan wabak COVID-19 yang berlaku sebelum ini. Pihak kementerian sedang bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk menyelesaikan isu ini. Namun walaupun ada kelewatan, pihak kontraktor telah memberikan komitmen bahawa projek ini tidak akan lewat dan dijangka siap sepenuhnya pada September 2024 seperti yang dirancangkan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua sebelah kanan. Terima kasih. Soalan pertama ni. Ya, pertama. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan terima kasih kepada Tuan Dipertua. Tadi saya pantun tadi dalam Parlimen sudah tentu Kerajaan Persekutuan bukan Negeri Kelantan. InsyaAllah. Tuan Dipertua, kita tahu bahawa airport ketiga tersibuk domestik dalam negara itu Kota Baru. Dan pada masa kini, musim cuti sekolah, harga tiket sangat luar biasa. Terutamanya bila hujung minggu, ahli-ahli parlimen kita yang nak balik kawasan terpaksa membayar harga yang mahal. Adakah cadangan daripada pihak kementerian untuk mengawal ataupun ada satu mekanisme supaya harga tiket itu harga yang berpatutan? Dan kalau kita tengok tempat lokasi strategik Kota Baru, airport Kota Baru ini, adakah dalam perancangan pihak kerajaan untuk menaik taraf kepada lapangan terbang antarabangsa di negeri Kelantan, tanah yang di allocate untuk
airport ini sudah ada sekitar 937.94 ekar, jumlah yang sangat besar dan sudah pasti perlu dan boleh dilaksanakan penektarafan airport antarabangsa. Kalau ada perancangan pada pihak kerajaan, berapa kos yang dianggarkan untuk mengangkat kepada lapangan terbang antarabangsa? Terima kasih. Yang Amat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Yang pertamanya berkenaan dengan harga. Memang ini persoalan yang sering dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tetapi Kementerian Pengangkutan telah berkali-kali menjawab bahawa dari segi harga tiket kapal terbang, ia adalah dynamic pricing. Dan kita tak boleh meletakkan satu harga ceiling kepada tiket kapal terbang. Sebab kalau kita meletakkan satu harga ceiling ataupun mengawal dari segi harga tetap, ia akan mungkin menjejaskan sektor penerbangan. Kerana kalau syarikat-syarikat penerbangan ini melihat bahawa tidak ada dynamic pricing, mereka mungkin akan mengurangkan kapasiti. Sekiranya kapasiti itu dikurangkan, maka ia akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada keseluruhan ekonomi dan juga pengangkutan udara negara kita. Tetapi dari segi bagaimana kita membantu untuk mengawal harga ini, ia melalui penambahan kapasiti. Itu sebabnya Kementerian Pengangkutan memberikan kerjasama kepada syarikat-syarikat penerbangan, menggalakkan mereka supaya menambah kapasiti. Dan baru-baru ini memang ada pun tambahan syarikat penerbangan. Satu syarikat penerbangan baru telah pun dimulakan dan antara laluan yang dijalankannya termasuk ke Kota Baru. Jadi di peringkat Kementerian Pengangkutan kita bersungguh-sungguh untuk menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan ini menambah kapasiti. Terutamanya musim perayaan. Dan untuk musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang, memang kapasiti juga akan ditambah untuk memastikan lebih banyak tiket kapal terbang ini dapat ditawarkan kepada pengguna. Berkenaan dengan cadangan lapangan terbang antarabangsa seperti yang dikatakan tadi, kalau ada permintaan daripada mana-mana syarikat penerbangan untuk fly daripada laluan antarabangsa, sekarang ini walaupun ia bukannya bertaraf lapangan terbang antarabangsa, ia boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau untuk meningkat ataupun menaik tarafkan lapangan terbang ini kepada lapangan terbang antarabangsa, setakat ini belum ada apa-apa perancangan. Tetapi kalau sudah ada permintaan untuk laluan-laluan antarabangsa ini, memang boleh dipertimbangkan untuk masa hadapan. Tetapi ia tidak menjejaskan sebarang laluan ataupun penerbangan antarabangsa untuk land ataupun mendarat di Kota Baru. Jadi kalau ada mana-mana shuttle flight daripada negara-negara ASEAN umpamanya, ini kita alu-alukan. Dan saya telah pun menyatakan bahawa dari segi laluan tak ada masalah. Dari segi landasan tidak menjadi masalah. Landasan tidak menjadi masalah. Sebab kalau regional flight, kebanyakannya menggunakan narrow body jet, iaitu A320 ataupun Boeing 737. Jadi landasan tidak menjadi masalah untuk destinasi-destinasi di rantau ASEAN ini. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat untuk pasaran Indo-China. Kita boleh menggalakkan pasaran-pasaran Indonesia ini untuk datang ke Kota Baru. Cuma saya telah menyatakan bahawa kerajaan negeri juga ada tanggungjawab untuk sama-sama membantu Kementerian Pelancongan supaya memberikan insentif kepada negara-negara ini ataupun syarikat-syarikat penerbangan untuk datang ke Kota Baru. Jadi kalau ada permintaan, kita akan facilitate dan tidak menjadi masalah ataupun penghalang untuk Kota Baru mendapat pelancong asing terus daripada negara-negara seperti yang dinyatakan. Terima kasih. Yang Berhormat Pak Air Besar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Awak Menteri. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Perdana Cepa tadi adalah isu yang signifikan. Kerana isu harga tiket terutamanya ke Sabah Yang Berhormat Menteri sangat-sangat tinggi. Saya dapat rungutan daripada anak-anak muda Sabah. Itu yang pertama, mesti ada kaedah untuk kita mengawal harga tiket. Yang keduanya saya nak tanya, lapangan terbang Sultan Ahmad Shah Kuantan Pahang berada dalam Parlimen Paling Besar. Apakah status terkini? Kerana setahu saya ia adalah milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan apakah status terkini pembinaan lapangan terbang antarabangsa yang akan dibuat di Gebeng? Dan bagaimana pandangan pihak Kementerian Pengangkutan berkaitan status operasi pada tahun 2026? Terima kasih, Tuan Yang-Pertua. Terima kasih, Datuk Ketua. Seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi isu tiket kapal terbang, saya telah pun menjawab dan memang dari segi prinsipnya begitu. Dan kita akan cuba terus membantu dari segi memberikan facilitation kepada syarikat-syarikat penerbangan untuk menambah kapasiti dan mengharapkan bahawa untuk musim-musim perayaan ia dapat dikurangkan. Termasuklah musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang ini, termasuk juga harga-harga tiket tetap yang telah pun diperkenalkan oleh syarikat-syarikat penerbangan tambang murah. Berkenaan dengan lapangan terbang di Kuantan, memang kita tahu bahawa sekarang ini operasi itu
bersekali dengan operasi TUDM. Untuk projek pembangunan di Gebeng, saya akan berhubung dan juga berjumpa dengan Kerajaan Negeri Pahang. Saya akan berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri Besar Pahang untuk membincangkan selanjutnya bagaimana projek itu dapat direalisasikan. Kementerian Pengangkutan tak ada masalah. Kita akan cuba membantu dan dalam lapangan terbang Kuantan itu memang telah pun dalam perhatian MHB juga. Dan kita akan cuba facilitate supaya lapangan terbang yang baru di Kuantan dapat direalisasikan. Terima kasih.